السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dan membuktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-174 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Yang bermaksud, setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia daripada Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keridaan Allah. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpahan kurnia yang amat besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang ayat ini, suka saya menjelaskan tentang frasa hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang mana Imam Ibn Kathir meriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari, menyatakan bahawa Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata-kata ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika baginda dilemparkan ke dalam api yang marak menyala. Dan Nabi SAW juga mengucapkan kalimah ini tatkala manusia mengatakan, iaitu manusia yang cuba untuk menghasut tentera Islam, mengatakan bahawa Abu Sufyan, iaitu tentera musyrikin, telah bersiap sedia untuk menyerang mereka dan hendaklah kamu jauhi mereka. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza waqa'tum fil amril 'azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Sekiranya kamu berada dalam suatu perkara yang besar, termasuk urusan-urusan yang berupa musibah maupun perkara-perkara yang berupa urusan-urusan yang penting yang ingin kamu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baik penolong dan pembantu kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat yang ke-174 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa golongan mujahidin, golongan pejuang agama Allah yang sebenar, yang keluar untuk bertemu dengan musuh-musuh mereka tanpa rasa lemah, tanpa rasa takut, sedangkan mereka tidak bertemu dengan musuh tersebut. Lalu mereka kembali ke rumah dan kampung halaman mereka berserta dengan kenikmatan yang besar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menjadikan musuh-musuh mereka kecewa
dan Allah selamatkan mereka daripada kejahatan musuh-musuh tersebut, dan disertai juga dengan kelebihan limpahan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengurniakan kepada mereka keuntungan yang besar dalam perniagaan mereka. Pergi pertama kali untuk berperang bertukar menjadi aktiviti perniagaan. Dan ini semua merupakan suatu balasan, suatu ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka disebabkan kekuatan iman yang ada pada diri mereka, dan pastinya kerana keikhlasan yang begitu hebat yang mereka tunjukkan, yang mereka perjuangkan sepanjang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada As-Suddi yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar bersama-sama para sahabat untuk berperang di Badar As-Sughra telah memberikan kepada para sahabatnya beberapa dirham, lalu mereka perniagakan, lalu mereka jadikan sebagai modal perniagaan mereka di situ, lalu mereka memperolehi keuntungan, dan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jika diperhatikan dalam ayat ini, Allah menyebutkan bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka apakah perbezaan antara ni'mah dengan fadl? An-ni'mah ialah al-'ata' alladhi yanfa'u sahibah, suatu pemberian yang memberi manfaat kepada tuannya. Adapun al-fadl merupakan az-ziyadatu fil 'ata' wan ni'mah, tambahan pada pemberian tersebut atau tambahan pada nikmat tersebut. Maka apabila Allah menggunakan kalimah bi ni'matin minallah dan juga fadl, bermaksud kurniaan Allah, pemberian Allah begitu banyak, begitu melimpah terhadap mereka yang berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar As-Sughra ini. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi keadaan mereka, iaitu lam yamsashum su', iaitu mereka itu tidak disentuh atau tidak mengalami sebarang bentuk keburukan, sebarang bentuk kecederaan tatkala mereka keluar dan pulang semula ke Madinah. Bukan itu sahaja, Allah menyatakan lagi wattaba'u ridwanallah, iaitu mereka menuruti sesuatu yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan mereka kepada rahmat dan ganjaran baik Allah Subhanahu wa taala dengan sikap mereka yang menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesanggupan mereka untuk keluar bersama-sama baginda untuk berperang, untuk memperjuangkan agama Allah, bertempur dengan musuh-musuh Allah dengan keimanan yang sangat mendalam dan azam yang sangat kukuh. Maka kita lihat muslimin muslimat sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah memberitahu kita dan memperihalkan kepada kita tentang golongan pejuang-pejuang yang ikhlas itu, yang telah pulang daripada peperangan yang tidak menjadi itu dengan penuh kurniaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara. Yang pertama, an-ni'matul azimah, nikmat yang agung. Yang kedua, al-fadlul jazil, kelebihan atau tambahan daripada nikmat yang melimpah. Yang ketiga, as-salamatu minasu, kesejahteraan, keselamatan daripada sebarang keburukan. Dan yang keempat, ittiba' ridwanillah, mengikut atau melakukan sesuatu yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ini merupakan kurniaan Allah kepada mereka. Kesemua ini merupakan balasan terhadap keikhlasan mereka memperjuangkan kebenaran yang mereka imani dengan sebenar-benarnya. Kerana itu Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu dzu fadlin azim, dan ingatlah Allah itu adalah Tuhan punya kepada limpahan yang amat besar.
Allah lah yang memiliki segala limpahan, segala kurniaan yang tidak mampu dihitung dan dinilai oleh sesiapa jua pun. Bermaksud, apabila Allah membalas kepada hamba-hamba yang dikasihinya, maka balasan Allah itu adalah terlebih baik dan terlebih banyak dan tidak mungkin dapat digambarkan dan diukur oleh ilmu dan pengetahuan manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah yang sangat hebat. Janji Allah yang sangat mendatangkan keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para pejuang agama Allah yang bersama-sama dengan baginda. Maka begitu juga janji Allah kepada sesiapa sahaja yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, hendaklah mempunyai keikhlasan yang benar-benar mantap seperti mana para sahabat baginda. Kerana itu, kita sangat beruntung diberikan contoh, diberikan teladan yang sangat baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memadai dengan baginda, ditambah lagi dengan contoh yang sangat baik daripada mereka yang berjuang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya menjadikan ketakutan mereka, kegentaran mereka, khasyah mereka hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala sahaja dan tidak kepada yang lain daripada Allah. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang ke-175 daripada surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Yang bermaksud, sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, iaitu kaum kafir musyrik. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepadaku, yakni jangan cuaikan perintahku jika kamu betul orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimah innama yang merupakan adatul hasri, bermaksud apa juga yang disebutkan selepas kalimah innama merupakan suatu yang tertentu, yang khusus, yang tidak akan lari daripada apa juga yang dikatakan. Apa dia? Innama dzalikumus syaitan. Adapun yang terlibat dalam hasutan atau dalam menghasut orang-orang atau tentera-tentera yang beriman itu ialah asy-syaitan. Walaupun pada zahirnya yang menghasut itu ialah sekumpulan daripada Bani Abdul Qais ataupun Nu'aim bin Mas'ud Al-Mujashi'i, tetapi pada hakikatnya ia adalah kerja syaitan. Kerana syaitan itulah yang kerjanya meniupkan keraguan, yuwaswisu, yang mendatangkan was-was di dalam hati, di dalam sanubari manusia, sama ada dia sendiri ataupun melalui pengikut-pengikutnya, melalui perantaraan pengikut-pengikutnya yang sesat. Dan sudah pasti orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar tidak akan terkesan dengan was-was, tidak akan terkesan dengan bisikan dusta ini. Akan tetapi yang terkesan hanyalah orang yang lemah imannya. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, yukhawwifu awliya'ah, iaitu kerja syaitan itu ialah mendatangkan ketakutan atau menakut-nakutkan awliya'ahu, iaitu orang atau golongan manusia yang menjadi pengikutnya dalam kalangan orang-orang munafik maupun orang-orang yang lemah iman, agar berundur daripada
memerangi orang-orang musyrikin. Adapun kamu wahai orang-orang beriman, kamu tidak akan terkesan dengan hasutan tersebut dan tidak akan memberi apa-apa juga faedah ataupun tidak akan mendatangkan apa-apa juga kesan di dalam hati kamu sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersambung lagi, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.